Dan saya nak bawa apa bentuk pengundian, bentuk kempen yang sekarang ni berlangsung di negeri Johor. Menarik, kempen yang dibawakan oleh PAS, kempen yang dibawakan oleh Bersatu, kempen yang dibawa oleh UMNO untuk menarik undi masing-masing, termasuklah Pakatan Harapan, Pembangkang dan sebagainya, untuk nak menarik pengundi. Kita bawa apa yang disebut oleh Haji Hadi hari ini. Dia kata apa? Dia kata bahawa Hadi ajak pengundi Johor hukum UMNO BN. Dia kata Haji ajak pengundi Johor UMNO hukum BN. Terus giat berkempen untuk Perikatan Nasional, Presiden PAS mengajak pengundi untuk menghukum BN agar ia dapat dijadikan pengajaran kepada parti berkenaan. Meningkatkan serangan ke atas parti yang pernah bersama dengan PAS melalui Mufakat Nasional. Abdul Hadi menambah mereka sudah memerintah terlalu lama dan tamak kuasa. Okey. Tuan-tuan, ini orang yang macam mana nak kata Hadi ni kan? PAS ni bukan Hadi lah. Saya bukan cakap tentang guru Haji Hadi ni lah. Saya bercakap tentang PAS secara umum. Orang yang menunggang agama demi politik. Sebab tu saya kata kita tak boleh ada parti yang represent agama. Kita tak boleh ada parti yang represent bangsa. Sebab dia kata dia parti Islam se-Malaysia, tapi dia bukan parti Islam, tuan-tuan. Sebab Islam tidak flip-flop. Islam tidak sekejap kata macam ni, sekejap macam tu, sekejap kata haram, sekejap kata halal. Dia tak ada flip-flop macam tu. Itu ini adalah permainan, pertikaian dan juga keputusan politik manusia. Oh, tapi dia ulama'. Kau jangan sekali-kali cakap dia ulama' bukan Nabi. Dia ulama' bukan Nabi. Dia ulama', dia tetap manusia. Kan, yang cakap ulama' pun orang. Dia yang cakap dia ulama'. Depends pada orang lah. And what is the definition of ulama' dalam arti kata engkau kan? Even kalau dia ulama' sekalipun, adakah ulama' itu bukan Nabi yang maksum? Even itu pun, adakah dia bukan ulama' yang bukan Nabi yang maksum? Ulama' ni Nabi yang maksum? Tak. Jadi kalau kita anggap ulama' ni Nabi yang maksum, maka masalah akidah kita tu. Kena perbetulkan akidah tu. Kan? Kita bukan menghina dia dari sudut cara walaon menghina kita dengan bermain orang kata fizikal, dengan menghina, mencerca fizikal, memaki hamun. Bukan. Kita bukan cara macam tu. Tapi kita bercakap dalam konteks dia seorang yang bercakap tentang dalam konteks politik tetapi menggunakan wajah Islam untuk melindungi perbuatan dan juga percakapan mereka. Sebab saya kata macam tu, tuan-tuan. Sebab Mufakat Nasional bila? Ini bukan tahun 1977. Mufakat Nasional diwujudkan tahun 2019 bersama dengan Mahathir, bersama dengan Muhyiddin Yassin, bersama dengan Bersatu, bersama dengan UMNO pada waktu itu. Siapa masih ingat lagi? Lepas itu bila kerajaan keluar dengan gembiranya, siapa ingat lagi tak lama, ni bukan cerita 20 tahun dulu, tahun 2020 kot, di mana perhimpunan PAS, muktamar PAS diadakan di PWTC. Menangis-nangis bercucuran air mata bila menyenangkan. Oh, bercucuran air mata dia. Bercucuran air mata siapa, tuan-tuan? Air mata orang PAS, orang UMNO, mengenangkan bahawa pergabungan parti ini, tuan-tuan, betapa sekarang ini Melayu dan Islam sudah bersatu. Kita telah berjaya menghapuskan orang yang memecah belahkan Melayu dan Islam, iaitu DIP. Tapi tak ada DIP pun dalam Pakatan Mufakat Nasional ni, tuan-tuan. Kita tengok, kita baca apa yang Hadi sendiri cakap. Abdul Hadi menambah mereka sudah memerintah terlalu lama dan tamak kuasa, dia kata. Kerana terlalu lama memerintah, berlakulah isu-isu seperti rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang melibatkan pemimpin UMNO dan BN seperti mana yang dikata umum hari ini. Saya tanya dengan Haji Hadi lah, kenapa hari ini baru nak recognize, baru nak apa orang kata, alamak ingat pula, baru nak recognize, baru nak mengenal, baru nak kata, oh dia inilah parti yang tamak kuasa, parti inilah parti yang rasuah. Habis daripada tahun 2020 yang kau jadi kerajaan sekali dengan Ismail Sabri sampai sekarang dengan Muhyiddin Yassin, kemudian Ismail Sabri, sampai sekarang kau ada dalam kerajaan tu, apa yang kau buat? Kalau UMNO itu rasuah, jadi kau macam mana? Apa hukumnya, saya tanya dengan Ustaz Tuan Guru Abdul Hajiz Adi, apa hukumnya bersekongkol dengan orang yang rasuah? Kamu tak rasuah, tapi kamu bersekongkol dengan orang yang rasuah. Kamu sendiri kata
Kan, walaupun sekawah daging itu, seketul saja daging babi jatuh ke dalam kawah, haram semua satu kawah tu. Kamu punya analogi, bukan analogi saya. Jadi dalam keadaan macam tu, macam mana Tuan Guru Al-Musyidul Am Haji Hadi Al-Syekh Fadil Fadil Amal pula, Al-Fadil Ustaz Tuan Guru Haji Hadi. So dalam begitu, bagaimana hukumnya? Sedangkan dari mulut kamu sendiri, kamu mengatakan bahawa UMNO rasuah, UMNO salah guna kuasa, UMNO tamak. Tapi kamu berada dalam kerajaan UMNO sekarang ini. Jadi kalau fatwa yang kamu keluarkan itu menunjukkan itu adalah haram, jadi apa hukumnya kamu berada dalam kerajaan yang ada sekarang? Itu soalan saya nak tanya kepada kerajaan yang ada sekarang ni. Apa hukumnya kamu berada dalam kerajaan yang ada sekarang? Apa hukumnya tuan-tuan kalau kita nak bercerita tentang isu ini? Jadi kadang-kadang saya pelik dengan cara mereka mengisbat hukum, cara mereka menggali hukum. Dia ada ketikanya dia halal, ada ketikanya dia haram. Ada ketikanya dia harus, ada ketikanya dia makruh. Memang hukum memang macam tu, betul. Saya tak menafikan. Saya pun belajar juga sikit-sikit lah, tak katalah banyak kan, tentang usul fiqh, maqasid syariah. Saya belajar juga tentang benda-benda macam tu, sikit-sikit belajar lah kan. Yang kata pandai itu tidak lah. Tetapi dalam pembelajaran saya, tak adalah saya bangang sangat nak mengetahui bahawa perkara itu bukanlah hukumnya berubah sedemikian rupa. Bukannya hukum berubah sedemikian rupa, hari ni boleh haram, esok boleh halal. Tahun 1980 dulu difatwakan oleh bukan orang lain sendiri Haji Hadi mengatakan bahawa UMNO itu adalah haram. UMNO itu adalah kafir. Isi perkataan kafir, haram, apa orang kata kafir hizbi, kafir harbi itu menari-nari dengan mudah jadi mulut-mulut mereka ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab mana yang ikut, sebab tu kita kata dia bukan Al-Quran, As-Sunnah yang memimpin mereka, tetapi mereka yang memimpin dalil. Mereka yang memimpin Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jadinya. Dan ini jadinya kalau itu yang berlaku dalam masyarakat kita, di mana kita biarkan parti menggunakan agama, menggunakan bangsa sebagai dia punya wajah. Wajah dia di depan tu. Wajah di depan itu. Untuk apa tuan-tuan? Konon-kononnya dia lah Islam, dia lah lebih Melayu daripada orang lain, tak ada orang Melayu daripada dia. Dia lebih Islam, tak ada orang Islam lagi daripada dia. Tak ada orang boleh menginterpretasikan Islam selain daripada dia. Sebab itu saya bawa dalam perbahasan baru-baru ni, kalau kita tengok Asyariah dengan Salafiyah, pergaduhan-pergaduhan itu berlaku. Bagi saya semua pendapat selagi mana dia tak lari daripada kerangka ulama muktabar adalah pendapat. Semua pendapat adalah pendapat. Dan setiap pendapat valid kerana ijtihad ulama-ulama yang terdahulu sebelum kita, dan ulama-ulama yang ada sekarang ini, tak kisah dari aliran mana sekalipun, selagi mana dia tak lari daripada pendapat muktabar, ulama muktabar. Kalau dia lari tu, yang tu memang kita tolak lah kan. Contohnya Nur Muhammad Wahdatul Wujud, itu kita tolak. Fahaman-fahaman yang memang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, itu kita tolak. Tetapi yang mana dalam kerangka itu masih lagi dalam perbincangan dan perbahasan. Okey, saya tak nak bawa cerita beragama lah, tapi yang ini tak ada. Yang ini tak ada. Dan dinyatakan semalam oleh Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa ikatan di antara Mufakat Nasional tu terpaksa dihentikan. Maksudnya dia official bercerai semalam tuan-tuan. Saya tak sempat nak buat live semalam, tapi semalam sudah pun dinyatakan secara officialnya penceraian itu telah official. Telah dinyatakan secara officialnya bahawa penceraian itu telah official berlaku. Dan dalam masa yang sama, hari ini juga, kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh Azmin Ali, saya menarik tuan-tuan. PAS ni, tu kalau Tuhan nak tunjuk, PAS ni bercakap tentang agama, tapi dia bersama dengan UMNO sebagai kerajaan sekarang ini, bersama dengan Bersatu, mengkhianati kerajaan yang ada yang sah, mengkhianati amanah. Bersatu mengkhianati amanah. Kalau dia orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dia akan faham bahawa apabila diberikan satu-satu amanah, adalah haram hukumnya untuk mengkhianati amanah itu. Okey, tetapi mereka bersetuju bersekongkol dengan Bersatu, bersetuju bersekongkol dengan UMNO untuk menjarah pintu belakang, tebuk atap bak kata Hadi, membentuk kerajaan dia sekarang. So mereka bersama dengan Bersatu, kerajaan tebuk belakang, pintu belakang,
Dan bukan itu sahaja, bersama dengan orang yang ada video pintu belakang sekarang ini. Okey, ada video pintu belakang. Dan Haji hari ini Azmin bercerita pula tentang apa, tuan-tuan? Tentang peri pentingnya sebuah kerajaan yang bersih daripada rasuah. Saya bacakan. Azmin, PN ikrar pentadbiran bersih rasuah jika diberi mandat di Johor. Okay, sebelum saya baca apa yang Azmin cuba nak tulis ni, tuan-tuan, saya nak bawa satu perkara daripada tajuk tersebut. Cuba kita fikirkan, adakah Azmin menuduh bahawa kerajaan UMNO BN itu rasuah? Cuba kita fikirkan daripada tajuk Azmin PN ikrar pentadbiran bersih rasuah jika diberi mandat di Johor. Jadi bermaksud Azmin menuduh kerajaan BN UMNO di Johor itu adalah kerajaan rasuah. Kenapa? Iyalah, kalau dia tak rasuah, kenapa dia ikrar untuk bersihkan daripada rasuah? Jadi hakikat bahawa Azmin mengakui kerajaan UMNO BN PN di Johor itu adalah kerajaan rasuah, menyebabkan PN kata dia berikrar untuk membersihkan daripada rasuah. Jadi adakah bermakna bahawa Azmin sekarang ini mengakui bahawa kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan Ismail Sabri di bawah UMNO, di bawah Barisan Nasional, adalah kerajaan rasuah? Adakah Azmin berani mengulang perkara tersebut kepada kerajaan yang ada sekarang, di mana dia adalah menteri dalam kerajaan tersebut? Adakah dia berani mengulang perkataan itu untuk kerajaan yang ada sekarang? Kerajaan rasuah, kerajaan kluster mahkamah, kerajaan tim listener, kerajaan yang membayar jutaan bilion ringgit untuk kesenangan dan kekayaan masing-masing, tetapi menunding jari hanya kepada Najib Tun Razak. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, Najib kata bahawa duit 1MDB itu digunakan untuk pilihan raya ke-13 dan pilihan raya ke-14. Kena ingat tu. Dua pilihan raya duit 1MDB telah digunakan. PRU ke-13, PRU ke-14. Siapa yang benefit daripada, siapa yang mendapat laba, kesenangan, keuntungan daripada duit 1MDB, hasil pilihan raya kalau bukan orang UMNO Barisan Nasional? Siapa dia? Ismail Sabri, Khairi Jamaluddin, Adham Baba. Siapa orang dalam UMNO dan BN? Itulah dia orang-orangnya. Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, mereka, Noh Omar, semua ini berada dalam kerajaan itu. Termasuklah dakwaan Claire daripada Sarawak Report bahawa PAS juga menerima lebih 90 juta daripada UMNO untuk PRU. Diakui sendiri oleh Tuan Guru Haji Hadi dan juga oleh Nick Abdoh bahawa mereka memang menerima duit daripada UMNO. Mungkin jumlahnya berbeza, tetapi pengakuan itu ada, bahawa dana itu diterima daripada UMNO. Mungkinlah dia tak tahu itu duit 1MDB, regardless, tetapi seketul daging babi sudah jatuh ke dalam segawah daging halal sedang dimasak. Macam mana Tuan Guru Haji Hadi? Apa hukum dia? Apa hukumnya Tuan Guru? Yang mana Tuan Guru saman Claire Brown, Tuan Guru kena bayar Claire Brown 1.4 million, 1.4 juta kepada Claire Brown. Lepas tu claim dia yang menang. Tuan Guru apa macam ni? Tuan Guru memalukan lagi ada lah. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang saya terfikir kalau macam ni lah level politik dalam negara kita, yang orang rakyat percaya. Saya terbaca satu tulisan, dia kata, dia kata Malaysia ni dah tak ada harapan daripada segi politik dia. Saya terbaca ada satu tulisan, dia kata Malaysia ni dah tak ada harapan daripada segi politik kita. We are going down the drain. Itu saya boleh kata, we are going down the drain. Disebabkan dua perkara tabu digunakan di dalam negara kita tanpa ada sekatan, iaitu bangsa dan agama. Bila dua ni digunakan tanpa sekatan, bangsa dan agama, sedangkan mereka boleh, sebab mereka berkuasa, mereka boleh gunakan bangsa dan agama sesuka hati. Kata orang tu kafir, orang ni kafir, orang tu munafik, orang ni begini, orang tu, menggunakan agama dia. Bukankah itu boleh diklasifikasikan sebagai hasutan? Kalau kita nak guna hasutan, orang itu kurang Melayunya, kalau tak sokong kita bukan Melayu, memain bangsa, memain agama.
Kalau sekiranya kita tak bersatu, bangsa lain akan menindas kita. Benda itu dimainkan setiap kali pilihan raya. Dimainkan. Ni termasuk Johor ni. Dimainkan setiap kali pilihan raya. Dimainkan setiap kali pilihan raya. Kalau sekiranya kita tak menang tuan-tuan dan perempuan mahu bangsa kita dijajah oleh Cina? Maukah tuan-tuan dan perempuan bangsa kita dijajah oleh orang Kristen? Kafir kita semua nanti. Murtad kita. Semua mereka akan percaya dengan benda-benda ni semua. Dia akan percaya dengan cerita ni, dia akan percaya dengan hebahan ini, dia akan percaya. Dia akan apa orang kata, rasa bahawa inilah sebenar hakikat. Inilah hakikat yang berlaku dalam negara kita. Inilah sebenarnya yang perlu kita risaukan, dia kata. Perlu kita risaukan, perlu kita takutkan. Dia kata macam tu.